Pimpinan PH sekarang disusun semula dengan pimpinan baru daripada DAP dan keadilan, dan kita akan merangka strategi untuk memenangi hati rakyat, terutama dalam keadaan ekonomi yang merudum sekarang, masalah kos sara hidup yang tidak terkendali, dan juga skandal rasuah yang berterusan. Sebut saja projek, ada rasuah. Sebut saja perolehan, ada ketirisan. Ini akan membawa bencana dan malapetaka kepada negara. Jadi kita harus bekerja, menyelamatkan negara ini. Dan tentunya orang tidak akan diam. Akan ada kelompok-kelompok yang maha kaya akan hasut sana, hasut sini, pecah belahkan pembangkang. Buat kelompok-kelompok baru. Masa inilah nak pertahankan kaum Melayu atau Islam ataupun pelbagailah sandaran hujah mereka. Tapi kita harus ingat, masalah negara kita ini, masalah tata kelola, pengurusan yang lemah, rasuah dan pimpinan yang telah menggadai prinsip dan mengkhianati amanah negara. Bukan saja khianat dari segi penyataan longgar, tapi memang khianat kepada rakyat yang memilih mereka. Jadi saya percaya PH berkeupayaan untuk memperbaiki prestasi mereka pada tahun 2018 dan mengambil sikap yang lebih berani dan terbuka, menyatakan kekuatan kita semasa 22 bulan dan beberapa kelemahan kita, kerana yang mendukung PH begitu pada ketika itu tidak semuanya menghayati prinsip perjuangan reform atau reformasi. Ada yang menompang dan kemudian beralih dan mengkhianati. Jadi oleh demikian, saya ingin menegaskan dan menyeru kepada rakyat supaya beri dukungan padu, supaya tidak ada gangguan, supaya ada pemerintahan yang stabil. Kita bukan stabil untuk memerompak. Ada orang war-warkan nak stabil, bukan untuk rompak. Ada yang mengatakan kerana PH ini nak pindah perlembagaan. Kalau kenyataan itu politik licik, penjahat, saya faham. Tapi kalau orang yang memimpin itu guna landasan agama untuk menipu dan fitnah, dia harus bertanggungjawab kepada rakyat dan akhirnya kepada Allah SWT. Selama saya memimpin PH, tidak pernah ada suara orang memindah perlembagaan kedudukan Islam, agama persekutuan, hak kesemuanya orang Melayu, bahasa Melayu, kedaulatan raja-raja Melayu, tidak pernah dipertikai. Malah pernah kita tanda tangani bersama. Saya bagi pihak keadilan, Ustaz Hadi Awang bagi pihak PAS, dan Lim Kit Siang bagi pihak DAP pada ketika itu. Dan pendirian itu tetap tuntas sehingga sekarang. Saya tegaskan hal ini kerana matlamat kita ialah mendirikan satu kerajaan dengan majoriti yang jelas. Apa yang disebut oleh saudara saya Anthony Loke dari DAP itu mengandaikan seandainya setelah susah payah dan gigih berjuang, maka kita tidak mencapai, maka kita diberikan kelonggaran. Saya ucap terima kasih kerana itu juga kenyataannya benar. Cuma saya ingin mengingatkan, kita harus masuk dalam pertarungan dan peperangan ini dengan yakin bahawa negara memerlukan perubahan. Malaysia harus diangkat semula ke martabat yang lebih tinggi, dan ini adalah dengan harapan dukungan rakyat yang lebih meyakinkan. Terima kasih.